عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم. Maksudnya dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Katanya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan itu mestilah dengan niat. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang mengikut apa yang ia niat. Maka sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya mendapat kelebihan kerana Allah dan Rasul. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang menjadi tujuannya atau perempuan yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya itu mengikut apa yang ia niat melakukan hijrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dalil yang kuat bahawa niat menjadi rukun yang penting daripada semua amalan. Para ulama semua mazhab mengatakan bahawa sesuatu amalan itu mestilah dengan niat. Amalan yang tidak ada niat tidak sah dari segi syaraknya. Cuma para ulama berkhilaf apakah yang dimaksudkan dengan niat. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa niat itu ialah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Qasad menyahjakan untuk melakukan sesuatu disertakan dengan membuat amalan itu. Yang dikatakan hakikat niat itu ialah seseorang yang menyahjakan untuk melakukan sesuatu perbuatan, sesuatu amalan itu dengan sengaja, dengan sedarnya, bukan dengan lupa, bukan dia melakukan ibadat dalam keadaan dia tidak boleh mengawal dirinya seperti orang gila, ataupun orang yang tidak ada ingatan, orang yang tidur, orang yang lupa. Niat itu lahir daripada hati dalam keadaan sedar diri untuk melakukan sesuatu amalan, disertakan dengan mengerjakan amalan itu, kecuali amalan puasa, amalan zakat dan amalan haji. Amalan puasa dan amalan zakat, kerana amalan ini sulit untuk disertakan dengan perbuatannya. Itulah ta'rif yang diberi oleh para ulama Asy-Syafi'iyah ataupun mazhab Syafi'i. Adapun ulama-ulama yang lain daripada mazhab Syafi'i mengatakan apabila seseorang itu berqasad untuk melakukan sesuatu perbuatan, walaupun tidak disertakan dengan melakukan perbuatan itu, maka telah jadi niatnya, telah cukup niatnya, walaupun di luar daripada kawasan perbuatan itu. Ini ialah perselengkahan di kalangan ulama, dan perselengkahan ini tidak menjadi masalah. Ini termasuk di dalam perkara ijtihadiyah, perkara ijtihad di kalangan para ulama. Niat itu mestilah ada pada amalan-amalan. Yang dimaksudkan dengan amalan ialah gerakan tubuh badan kita, anggota kita, untuk membuat sesuatu perkara. Adapun perbuatan lidah,
yang terdiri daripada bacaan seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan lain-lain, bertasbih dan bertahmid. Mengikut Imam Ghazali, hasil pahalanya walaupun dalam keadaan leka dan lalai. Walaupun dalam keadaan tidak ada niat di dalam hatinya, tetapi sebaik-baiknya hendaklah ada niat di dalam hatinya, qasad untuk melakukan perkara itu. Adapun amalan hati tidak perlu berniat lagi, kerana dia sudah berada di dalam hati. Dan yang penting bagi niat itu ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuncak daripada niat. Kerana firman Allah Taala, "Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu-d-din." Dan tidaklah mereka itu diperintah melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah, beribadat kepada Allah dengan ikhlas, yakni dengan hati yang suci bersih, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana yang lain. Kerana yang lain itu seperti ada di dalam dirinya riak, menunjuk-nunjuk kepada orang, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ataupun amalan yang dilakukan itu terang-terang bukan kerana Allah, seperti kerana berhala, kerana hantu syaitan dan seumpamanya, kerana manusia yang dipuja, maka amalan itu tidak diberi pahala. Disebut di dalam hadis-hadis yang banyak bahawa orang yang niatnya bukan kerana Allah Ta'ala dengan nyata dan zahir, kerana patung, berhala, kerana manusia, itu adalah syirik yang zahir, syirik yang nyata. Adapun yang berlaku di dalam dirinya riak, menunjuk-nunjuk kepada orang dalam mengerjakan ibadat, itu boleh membatalkan pahalanya. Di sini disebut satu contoh amalan yang penuh dengan pengorbanan, amalan yang memerlukan keikhlasan, iaitulah berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berada di Mekah selama 13 tahun. Diuji dan dicoba dengan kezaliman dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Sudah tiba masanya Islam memerlukan sebuah negara yang berdaulat, negara yang boleh menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memerintah kepada sahabatnya supaya berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah ini dalam peringkat untuk mendirikan negara Islam, dalam peringkat belum menentu sama ada berjaya secara terang ataupun tidak. Mereka perlu meninggalkan harta benda, meninggalkan anak isteri terlebih dahulu di Mekah. Hendaklah membawa diri masing-masing dengan bekalan yang cukup, hanya sebahagian sahaja yang boleh bersama dengan keluarganya. Sebahagian lagi meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya di Mekah kerana menegakkan agama, iaitulah agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan yang memerlukan keikhlasan, amalan perjuangan yang memerlukan pengorbanan, menyabung nyawa di tengah jalan kerana ditunggu oleh musuh untuk membunuh, bukan sahaja menyekat. Bila-bila masa sahaja musuh berkeliaran, mereka berhijrah dengan penuh cabaran, dengan penuh ujian. Hanya mereka yang ikhlas saja boleh melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Oleh kerana itu, mereka yang terlibat dengan hijrah ini diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga secupak yang dibelanjakan oleh seorang sahabat yang berjuang di Mekah dan berhijrah tidak sama dengan ataupun melebihi emas sebesar bukit yang dibelanjakan oleh orang yang biasa. Kerana mereka yang melakukan hijrah ini benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kerana Allah dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapat fadilat hijrah. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia, bukan kerana Allah Taala,
Dan di sana ada seorang yang berhijrah kerana menyintai seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Dia berhijrah kerana mengikut Ummu Qais. Kerana Ummu Qais mensyaratkan kepadanya kalau nak kahwin dengan dia, mestilah berhijrah bersama ke Madinah. Lalu orang yang berhijrah ke Madinah juga kerana nak kahwin dengan Ummu Qais. Maka berkahwinlah dengan Ummu Qais. Dia boleh Ummu Qais saja. Dia tidak boleh fadilat hijrah yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang yang mengerjakan amalan-amalan yang lain yang niatnya bukan kerana Allah. Oleh kerana itulah maka dia ada di dalam kitab-kitab supaya kita sertakan di dalam niat itu kerana Allah Ta'ala. Sebut kerana Allah Ta'ala. Jangan sebut saja kerana Allah Ta'ala, hati tidak kerana Allah Ta'ala. Sebutan lidah hanyalah untuk menolong hati saja. Ulama-ulama mazhab Syafi'i sunat mengatakan sunat niat itu dilafazkan dengan lidah untuk menolong hati. Adapun ulama-ulama mazhab yang lain mengatakan bid'ah, tidak disunatkan berlafaz dengan lidah, hanya ibadat haji saja. Kerana Rasulullah SAW mengerjakan haji dengan melafazkan niatnya. Adapun ibadat-ibadat yang lain tidak disunatkan dengan lafaz. Itu mengikut para ulama yang lain. Adapun ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bahawa ibadat yang lain juga sunat disertakan dengan niat, disertakan dengan lafaz. Kerana lafaz menolong hati untuk melakukan niat. Yang penting daripada niat itu ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana amalan kita akan dihisap dan dikira oleh Allah pada hari kiamat. Wallahu a'lam.